Pembekuan sementara pekerja Indonesia, kerajaan akan adakan perbincangan dalam masa terdekat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Pasukan khas Jihad Tangani Inflasi telah berjumpa dengan semua pemain industri minyak masak bagi menangani masalah ketirisan dalam bekalan minyak masak bersubsidi. Pengurusinya Tan Sri Anwar Musa berkata perbincangan tersebut bertujuan mengenal pasti proses dan punca masalah tersebut berlaku. Menurut Tan Sri Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia, dalam pertemuan pada Selasa petang itu, pihaknya berbincang mengenai keperluan kerajaan dalam melaksanakan sistem pengeluaran minyak masak, paket bersubsidi dan kaedah menurunkan harga minyak masak di pasaran. Kerana bentuk-bentuk inflasi itu ada berbagai-bagai. Begitu juga tentang ketirisan. Tak mungkin orang boleh menyeludup kalau tak ada orang berikan kerjasama. Dan orang nak menyudup dengan kuantiti yang banyak. Dia bukan model kutip kat kedai. Dia mesti datang pada sumber yang secara pukal. Ya? Dan bila pukal ni dia tak berlaku pada peruncit. Beliau berkata demikian selepas program Bicara Naratif di TV1. Menurut beliau lagi, sekiranya masih berlaku ketirisan dan penyelewengan, berkemungkinan besar sistem pengeluaran minyak masak berpaket akan dirombak. Tetapi kesan positifnya. Sementara itu, Tan Sri Anwar berkata pihaknya juga telah mengarahkan ke semua ketua setiausaha di setiap kementerian untuk mempertingkatkan tahap penyampaian maklumat kepada rakyat bagi mengelakkan sebarang kekeliruan terhadap sebarang informasi yang disampaikan. Saya hendakkan semua kementerian mestilah menyampaikan maklumat. Beri kerjasama kepada media, beri kerjasama pada editors, beri kerjasama kepada semua pihak yang nak mendapatkan maklumat tanpa melanggari OSA. Maklumat untuk rakyat itu perlu. Sebab kalau rakyat tak cukup maklumat, rakyat akan terperangkap dengan maklumat-maklumat separa benar dalam sosial media. Beliau turut memberitahu mesyuarat bersama Jemaah Menteri pada Rabu telah memutuskan untuk memperkasakan unit komunikasi strategik di semua peringkat kementerian dengan menambah peruntukan daripada yang sedia ada agar penyampaian yang lebih tepat dapat dilaksanakan. Dan kemudian kita memastikan tindakan tegas akan diambil terhadap pengilang pembukusan minyak masak bersubsidi yang didapati menyeludup bekalan ke negara jiran. Tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, ia termasuklah menggantung atau menarik balik lesen operasi jika didapati bersalah. Kalau kita dapat bukti, kalau kita dah putuskan dan mengetahui sebenarnya ada undang-undang tertentu, ada peraturan tertentu, kita akan kenakan kepada mereka. Ya, satu daripadanya kalau dilihat sebagai sejauh mana, setakat mana masalah itu dari segi mungkin nilainya dan sebagainya, kita boleh gantungkan operasi dia ataupun kita boleh tarik balik lesen mereka. Tapi ia tak takluk kepada setakat mana kesalahan itulah. Tambah beliau, mereka yang didapati bersalah boleh disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Isu ketirisan minyak masak bersubsidi turut dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet hari ini dan memutuskan untuk bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan yang lain bagi membantras jenayah terbabit. Terdahulu, Pengurusi Pasukan Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa mendedahkan berkemungkinan ketirisan minyak masak bersubsidi ke negara jiran didalangi pihak tertentu. Dalam pada itu, menerusi hantaran di Twitternya, Datuk Seri Alexander Nanta memaklumkan 38 iklan penjualan minyak masak, paket dan botol di dua platform dalam talian terkenal telah diarah diturunkan. Sehubungan itu, pihak KPDN HEP sedang meneliti langkah mengetatkan tata cara jualan dalam talian, khususnya membabitkan barangan kawalan dan bersubsidi.
Beliau berkata tujuannya bagi mengekang ketirisan dan penyelewengan subsidi. Penguatkuasaan mulai 1 hingga 12 Julai lalu menggempur 18 premis yang mempunyai alamat penjual pada platform tersebut. 255 paket minyak masak, 1 kilogram dan 41 botol minyak masak dalam kemasan 500 gram, 1 kilogram, 2 kilogram dan 3 kilogram disita, membabitkan nilai rampasan keseluruhan RM1,495.50. Satu kes direkodkan mengikut Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan PKB 1974. Kes kedua mengikut Seksyen 20/1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kedua-dua kes sedang dalam tindakan mengikut saluran undang-undang di bawah bidang kuasa KPDN HEP. Warga wilayah Persekutuan berpeluang berbelanja barangan keperluan asas termasuk ayam dan telur ayam pada harga lebih rendah berbanding harga siling ditetapkan. Ini direalisasi menerusi jualan rakyat My Grocer at Wilayah yang berlangsung selama 6 bulan bermula Khamis. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim kata program yang menawarkan barangan asas lain seperti ikan, sayur-sayuran dan makanan kering itu akan dilaksana di setiap projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA di Ibu Negara. Ia melibatkan peruntukan berjumlah RM3.48 juta. Sementara di Labuan, jualan akan dilaksana di beberapa kedai terpilih. Jelasnya setiap penerima manfaat mestilah terdiri daripada warga negara Malaysia. Mereka akan menikmati pembelian seekor ayam dengan kadar subsidi sebanyak RM3 seekor serta dapat berjimat 50 sen apabila membeli 10 biji telur ayam grade B. Datuk Seri Dr. Syahidan berkata kira-kira 147,000 penduduk di 61 PPR dan PA di Kuala Lumpur serta 19,000 penduduk dari kumpulan B40 di Labuan bakal menerima manfaat menerusi program berkenaan. Dengan harga RM3.50, mahasiswa boleh menikmati set makanan tengah hari atau malam. Itu yang diperkenalkan Universiti Putra Malaysia UPM melalui program Menu Kasih Pelajar Keluarga Malaysia sejak 8 Julai lalu. Ia selaras pelaksanaan program Bakul Makanan Siswa Keluarga Malaysia yang dilaksanakan di institusi-institusi pengajian tinggi sebelum ini. Ikuti laporan wartawan Mohan Cinasami. Tinjauan saya di salah sebuah kafe di UPM mendapati harga makanan dijual serendah RM3 hingga RM3.50 bagi setiap menu. Saya dimaklumkan sebelum ini harga makanan yang dijual adalah sekitar RM7 hingga RM8. Sebanyak 6 menu disediakan, antaranya set nasi berlauk, telur ayam dan tempe, set nasi, ayam, sup, sambal, salad dan timun. Dengan harga serendah itu, mahasiswa bukan sahaja mendapat hidangan yang enak dan lengkap, malah bernutrisi. Okey, sebelum ni ayam RM4, ikan pun RM4, tapi sekarang dah RM3, so bahagialah dia punya makanan tu. Kebaikan kepada student dapat jimat duit lah dengan boleh simpanan. Boleh buat simpanan based on jimat tu, duit makan. Saya rasa kalau dapat makanan RM3, RM3.50 tu, mahasiswa dapat makan 2 kali sehari lah. Kalau biasanya, kalau harga RM5-6 kan, mestilah makan sekali je kan nak jimatkan kos. Sementara itu, pengusaha dan penyedia perkhidmatan makanan akui moratorium bayaran sewa selama 6 bulan oleh Kementerian Pengajian Tinggi berjaya membantu mengurangkan beban mereka. Dengan moratorium yang terkini, pihak kami boleh bagi harga yang murah lah pada siswa. Kalau macam saya ayam tu, satu keping saya jual RM4. Saya kerat 2 ke kerat 3, jadi saya letakkan harga satu keping tu kecil-kecil lah sikit kan. Jadi RM2.50, ayam tu RM2, nasi RM1, dengan salad, dengan timun sikit, dengan sup ke, kuah ke, jatuh RM3.50 lah. Berapa kak? RM3.50 ya. Dekat terima kasih kak
baik ini merupakan menu yang ditawarkan di kafe UPM yang betul-betul menjamin kos sara hidup bagi seseorang mahasiswa. Jika kita lihat, ini adalah menu yang telah diberikan kepada saya yang berharga RM3.50. Disediakan salad, disediakan ayam, kari dan juga sambal belacan. Dan sudah tentunya, ia lazat dan berkhasiat bagi mahasiswa yang ingin makan di kafe ini. Selain menjamin kos sara hidup bagi seseorang mahasiswa, secara puratanya, mereka hanya perlu membelanjakan di antara RM3 hingga RM3.50 bagi sesuatu menu seperti ini. Muhammad Sami, RTM. Kementerian Sumber Manusia KSM akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Dalam Negeri KDN dalam masa terdekat susulan keputusan Indonesia membekukan kemasukan pekerja negara itu ke Malaysia. KSM menerusi kenyataannya pada Rabu berkata, perbincangan dibuat bagi menangani isu-isu berkaitan dengan kemasukan pekerja warga Indonesia ke dalam negara dengan kadar segera. Indonesia dilaporkan membeku penghantaran semua pekerja ke Malaysia serta-merta berikutan pelanggaran syarat-syarat dalam Memorandum Persefahaman MOU bagi pengambilan dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia PDI di Malaysia. Pada April lalu, MOU bagi pengambilan dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia di Malaysia dimeterai di Jakarta disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Indonesia Joko Widodo. MOU itu antara lain memutuskan untuk menggunakan sistem saluran tunggal bagi kemasukan perkhidmat domestik Indonesia ke Malaysia bagi memastikan hanya majikan yang layak dapat menggajikan pekerja. Mengulas lanjut mengenai tindakan kerajaan Indonesia itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Hamzah Zainuddin berkata, Malaysia masih mempunyai 15 negara sumber lain bagi pengambilan tenaga pekerja asing. In our country we have so many warga asing yang datang duduk bekerja di sini. Number one so far is Bangladesh. Right? So maknanya banyak negara. Berapa negara sumber? 15 negara sumber. Republik itu membeku penghantaran semua pekerja ke Malaysia serta-merta berikutan pelanggaran syarat-syarat dalam MOU bagi pengambilan dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia PDI di Malaysia. Mengulas lanjut, beliau menyatakan kementeriannya mengambil serius dalam memastikan setiap tenaga kerja asing yang memasuki Malaysia mengikut syarat yang ditetapkan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso melancarkan Ops Hire bagi menyiasat isu tuntutan palsu dan penyelewengan dana insentif program Penjana Kerjaya di beberapa negeri seluruh negara. Operasi besar-besaran itu dikendalikan oleh Ibu Pejabat SPRM bersama SPRM Negeri dijalankan serentak bermula hari ini. SPRM menerusi kenyataan media memaklumkan program Penjana Kerjaya merupakan antara inisiatif kerajaan membantu majikan dan pekerja semasa mendepani cabaran COVID-19 bermula awal tahun 2020. Ia dilaksana Perkeso bagi tujuan merangsang ekonomi negara melalui pewujudan pekerjaan baru, mengekalkan pekerjaan dan meningkatkan kemahiran pekerja. Bagaimanapun, SPRM dengan kerjasama Perkeso telah membangunkan maklumat menerusi pemantauan dan risikan terhadap penerima dana dan mendapati ada majikan yang mengemukakan tuntutan palsu dan menyeleweng dana berkenaan. SPRM beri jaminan akan menyiasat secara menyeluruh bagi memastikan pihak terlibat dikenakan tindakan tegas. Mahkamah Rayuan Paris membenarkan permohonan kerajaan Malaysia untuk menggantung penguatkuasaan Final Award bagi tuntutan pihak yang mendakwa sebagai waris dan successor in interest kepada Sultan Jamalul Kiram II. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar melalui satu kenyataan berkata tuntutan itu juga mengaitkan satu prosiding timbang tara antarabangsa di Madrid, Sepanyol.
Perintah pengantungan itu adalah hasil daripada pelbagai tindakan perundangan yang diambil kerajaan Malaysia bermula dari tuntutan tersebut difailkan. Ini bagi menamatkan segala tuntutan dan memastikan agar kepentingan, kekebalan, kedaulatan dan kedaulatan Malaysia sentiasa dilindungi dan terpelihara. Oleh itu, kesan daripada perintah penggantungan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan Paris pada 12 Julai 2022, Final Award tidak boleh dikuatkuasakan di mana-mana negara sehingga keputusan muktamad oleh Mahkamah Paris. Pada 11 Julai 2022, dua syarikat subsidiari Petronas di Luxembourg telah dimaklumkan mengenai penguatkuasaan Final Award melalui penyerahan notis yang dikeluarkan Mahkamah Luxembourg. Kerajaan Malaysia menegaskan bahawa ia tidak pernah mengiktiraf tuntutan tersebut dan tidak pernah mengetepikan kekebalan kedaulatannya sebagai sebuah negara berdaulat. Lembaga Tabung Haji TH tiada kaitan langsung dengan isu kartel atau visa furada. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad berkata, adalah tidak wajar agensi itu dipersalah kerana tabung haji sentiasa mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan menjaga nama baik Malaysia malah mengutamakan kebajikan jemaah haji. Beliau berkata bagi membuktikan tabung haji tidak melakukan sebarang kesalahan, pihaknya sedia disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada bila-bila masa. Katanya TH sentiasa memantau perkembangan syarikat berdaftar di bawah pengelola jemaah haji PGH bagi memastikan mereka layak serta mempunyai reputasi dan keuangan yang baik. Tambahnya lagi, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan bagi membincangkan isu haji furada, umrah serta strategi melaksanakan pengawasan lebih ketat. Individu yang ingin menunaikan haji menggunakan visa furada perlu memahami konsep visa tersebut bagi mengelak ditipu. Harga yang ditetapkan bagi visa tersebut mencecah sehingga RM40,000. Jelas Presiden Persatuan Pengusaha Pengguna Pelancongan Islam Malaysia, Datuk Dr. Abdul Halim, penawaran harga serendah RM16,000 seperti yang dilaporkan adalah mustahil. Dengan imbuhan yang tak berapa besar. Antara perkara yang perlu mereka menilai adalah harga pakej sendiri. Haji furada tak mungkin bawah pada RM40,000. Bila ada orang offer RM16,000, ada orang offer RM25,000, ini ada sesuatu yang tak kena. Walaupun dia kata ada orang sponsor, mustahil pakej sponsor ni dijadikan sebagai pakej jualan. Pakej sponsor biasanya dia akan sponsor terus, tak akan ada jualan. Jelas beliau lagi, visa furada diuruskan syarikat pelancongan dan dikeluarkan oleh Arab Saudi tanpa membabitkan jumlah kuota yang diperoleh tabung haji. Kuota yang dikeluarkan kerajaan Arab Saudi bagi visa tersebut adalah minimum dan jemaah juga tertakluk dengan had umur yang telah ditetapkan. Minggu lalu, lebih 400 jemaah haji terkandas di KLIA selepas gagal memperoleh visa pelepasan untuk mengerjakan rukun Islam kelima itu. Kelab komedi di Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur yang digantung sementara pengoperasiannya susulan isu penghinaan agama tidak mempunyai lesen hiburan selaras dengan Seksyen 17 Akta Hiburan 1992. Pemilik premis tersebut hanya diberikan lesen restoran dan minuman keras tetapi tiada lesen hiburan. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata setiap premis yang menjalankan perniagaan restoran dan operasi berbentuk hiburan perlu memiliki dua lesen iaitu lesen restoran dan hiburan. Bagaimanapun premis berkenaan beroperasi tanpa lesen sejak 2014 sehingga 2017. Walaupun beberapa permohonan dibuat, pengusaha premis gagal mematuhi pelbagai keperluan bagi setiap permohonan. Menurutnya, DBKL tidak berkompromi dalam perkara melibatkan isu sensitif seperti agama, kaum dan bangsa. Saya dan juga pihak kerajaan, terutamanya bagi pihak Dewan Bandaria Kuala Lumpur, tidak akan berkompromi di dalam sebarang perkara yang melibatkan isu-isu sensitif yang melibatkan agama, kaum dan bangsa.
Ini terpakai kepada agama Islam, bangsa Melayu, agama Hindu dan bahasa India, termasuk agama Buddha dan semua agama yang dianuti oleh masyarakat keluarga Malaysia. Kerana kita tidak mampu untuk membiar dan membenarkan sebarang aktiviti yang boleh mendatangkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan rakyat Malaysia sehingga membuatkan ataupun membolehkan perkara ini mendatangkan pelbagai polemik dan pergaduhan di antara kaum. 4 termasuk 3 wanita maut dalam kemalangan jalan raya membabitkan 6 kereta dan sebuah trailer di kilometer 277.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan berhampiran Meru Ipoh petang tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak berkata anggota yang dikerahkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada 3:02 petang mendapati 4 mangsa tersepit iaitu seorang lelaki dan 3 wanita. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Meru Raya telah mengeluarkan kesemua mangsa dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh petugas kesihatan. Jurucakap itu berkata pihaknya menyerahkan kesemua mangsa kepada polis dan operasi tamat pada 4:16 petang. Tinjauan mendapati kemalangan tersebut menyebabkan kesesakan kira-kira 5 km di lokasi kejadian. Lebih 4,800 ketua isi rumah KIR orang asli di 19 buah pos penempatan di Kelantan menerima agihan daging lembu sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Majlis Agama Islam Kelantan MAIK memperuntukkan sebanyak RM350,000 telah mengorbankan 72 ekor lembu sempena program ibadah korban di perkampungan orang asli. Program bermula pada hari pertama Hari Raya Aidiladha dan berakhir hari ini di rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis. Dari segi satu, dari segi korban, selain daripada itu, MAIK juga memberi sumbangan makanan, bakul makanan dan juga wang tunai kepada mereka lah, bersempena dengan perayaan Hari Raya Aidiladha. Keseluruhannya 72 ekor lembu dan melibatkan berapa ribu penerima? 4,800 lebih. 19 buah pos di Kelantan. Tapi kita tak boleh pergi semua tempat lah. Kita buat sini lalu. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis pengagihan daging korban di perkampungan orang asli RPS Kuala Betis. Sementara itu, bagi penduduk orang asli, mereka bersyukur dengan sumbangan yang diterima selepas 2 tahun tidak dapat menjalankan ibadah korban secara besar-besaran. Saya berasa amat gembira lah sebab memandangkan kita dah, kata orang pun dah 2 tahun kan kita tak menyambut apa-apa program, jadi saya amat bersyukur. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih terutama sekali kepada Majlis Agama Islam Kelantan iaitu MAIK. Saya amat bersyukur kerana diberi peluang untuk meraihkan Hari Korban pada tahun ini. Dapat gembira lah pasal hadiah dari MAIK. Semua sebelum ni 2 tahun tak dapat. 2 tahun tu duduk rumah belakang lah pasal penyakit ni Covid ni lah. Macam perintah berkurung lah duduk rumah. Tak beli. Memang tak beli dah. Susah nak keluar lagi. Susah. Mahal lah harga dia. Pasal mahal harga tak mampu nak beli. Jadi bila dapat ni syukurlah. Syukurlah alhamdulillah pasal merasa daging raya korban ni. Program ibadah korban anjuran MAIK ini mendapat kerjasama pelbagai agensi kerajaan termasuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Seramai 100 warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM menjayakan program Hari Belia Negara 2022 dengan menganjurkan program Brisk Walk.
Jelas Ketua Setiausaha KCOM Datuk Seri Muhammad Mentek, program berkenaan sebagai menyokong usaha menjayakan Hari Belia berkenaan. Ini bagi menyahut juga dan menyokong aspirasi Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu untuk menyahut konsep keluarga Malaysia sendiri. Jadi kita keluarga KCOM memang sentiasa menyokong apa juga program aktiviti walaupun di bawah kementerian lain, tapi kita sentiasa menyokong program-program kesambut bersama. Jadi itu sebagai reciprocal, sebab bila kita anjurkan program pun kita pun perlukan sokongan daripada kementerian agensi yang lain untuk sama-sama menjayakan program kita. Jadi program itu turut disertai Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Mereka berjalan sejauh 2.5 km di sekitar kompleks KCOM di Putrajaya bermula 6 petang. Sambutan Hari Belia Negara 2022 akan diadakan di Tuaran Sabah pada 15 hingga 17 Julai ini. Kementerian Pengajian Tinggi menyasarkan 35 pingat emas pada Sukan Universiti ASEAN 2022 yang akan berlangsung di Thailand hujung bulan ini. Selain itu, kontingen negara turut diharapkan mampu menduduki kelompok 5 negara terbaik. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata seramai 275 atlet akan menggalas cabaran negara dalam 19 daripada 23 acara yang dipertandingkan. Pengumuman itu dibuat beliau pada majlis penyerahan jalur gemilang kepada Ketua Kontingen Malaysia ke AUG, Profesor Dr. Muhammad Fuad Sakdan, yang juga timbalan pengurusi Majlis Sukan Universiti Malaysia MASUM di Putrajaya hari ini. Pada edisi 2018, Malaysia mengutip 37 pingat emas, melepasi sasaran awal 35 emas untuk menduduki tempat ketiga keseluruhan di belakang Thailand dan Indonesia. Datuk Seri Noraini pada majlis sama turut menyampaikan insentif keseluruhan berjumlah RM135,000 kepada 98 atlet IPT yang menyumbang pingat emas, perak dan gangsa di Sukan C di Hanoi, Vietnam pada Mei lepas. Atlet renang Q Ho Yan dari Universiti Putra Malaysia UPM muncul penerima insentif tertinggi RM7,000 susulan kejayaan menyumbang 1 emas, 3 perak dan 1 gangsa. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini mencapai kata putus melepaskan khidmat Ketua Jurulatih bawah 23 tahun Brad Maloney. Ia dicapai secara persetujuan bersama kedua-dua pihak. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agung FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar selepas mesyuarat jawatan kuasa pengurusan pasukan kebangsaan yang dipengerusikan Presiden Persatuan Dato' Hamidin Muhammad Amin dan turut dihadiri Maloney siang tadi. Terdahulu, Dato' Hamidin membentangkan laporan prestasi pasukan kendalian Maloney pada Sukan C 2021 di Vietnam pada Mei lalu dan Piala Asia bawah 23 tahun 2022 di Uzbekistan pada Jun lepas di Wisma FAM. Pengendali dari Australia itu dalam masa sama merakamkan ucapan terima kasih kepada FAM kerana memberi peluang beliau berkhidmat sejak 2014. Maloney, 50 tahun, bermula sebagai penolong jurulatih bawah 23 tahun kebangsaan kepada Dato' Ong Kim Swee sebelum dilantik sebagai Ketua Jurulatih bawah 19 kebangsaan pada 2019 dan seterusnya Ketua Jurulatih bawah 23 kebangsaan. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.